A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada hari Jumaat yang barakah ini. Program Sembang-Sembang ESNB. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang sudah meluangkan masa untuk bersama dengan kami. Saya Muhammad Zaki Haji Alwi menjadi moderator anda dan topik yang dibicarakan pada pagi ini cukup menarik tuan-tuan ya. Bertajuk dengan pelaburan terbaik untuk simpanan hari tua anda. Dan sedikit baik data, latar belakang pencermah kita pada pagi ini seorang jejaka yang handsome ya, berasal daripada Kelantan. Alright, itu Encik Samsudin Kadir. Assalamualaikum Encik Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. beliau ada selamat datang ucapkan kepada Encik Samsudin dalam sesi sembang-sembang kita bersama SMB pada pagi ini. Merupakan founder dan pengarah urusan SK Training Akademi Sinar Berhad. Samsudin juga merupakan trainer bertauliah ya, penerima anugerah sebagai expert Finance Speaker, Top Speaker in Finance and Capital Management 2019 di Asian HR Award. Berpengalaman dalam pelbagai bidang, di antaranya sumber manusia, kejuruteraan, pentadbiran, keuangan, perkawanan, perhutanan dan juga logistik. Itu dia saudara Samsudin Kadir kita. Dan tuan-tuan dan puan, kita akan teruskan bersama dengan penceramah kita, Encik Samsudin Kadir, yang akan berkongsi dengan tajuk yang silakan Encik Samsudin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, ajarilah aku perkara yang aku masih jahil dan berilah aku ingat semula perkara yang aku sudah lupa. Ya Allah Tuhanku, tolong pemudahkan semua urusan kerjaku. Tolong rombak mana-mana simpul pada lidahku supaya orang lain dapat memahami kata-kataku. Bakal-bakal ahli syurga yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, Tuan Guru, Puan Guru, bakal-bakal Tan Sri, bakal-bakal Puan Sri, bakal-bakal Datuk, bakal-bakal Datin, jutawan-jutawan yang dermawan, hartawan-hartawan yang budiman, dan semua sepupu yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam inspirasi kepada tuan-tuan dan cik puan yang bukan beragama Islam. Dan setinggi penghargaan saya suka kepada Tuan Zaki yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, selaku moderator pada sembang-sembang kita pada kali ini ya. InsyaAllah tadi Tuan Zaki dah baca biodata saya. Sedikit tu yang tertera di skrin lah, bagi mana orang visual ni orang audio nak mendengar. Betul. Orang visual nak tengok. Ya. Jadi yang nak visual pun ada, kita ada dua-dua lah insyaAllah pada hari ini ya. Dan seperti mana Tuan Zaki kata tadi, ada soalan whatever boleh ajukan ya, boleh tulis di ruangan chat, komen dan sebagainya. Jadi untuk bagi data saya tak perlu saya nak terangkan, mungkin skala sikit je, just mungkin tulis buku lah sekarang ni, lebih kurang lebih pada 22 buah buku, kebanyakan dalam isu kewangan lah. Sebab orang kata duit ni tak penting je lah, tak mati pun, tapi tak ada duit rasa nak mati ya. Kalau mana yang dah berdikari, maksudnya dah habis SPM, dah tak duduk dengan mak ayah tanggung subuh, dapatlah merasa kata-kata tu. Bila kita duduk rumah tak buat apa, ataupun kita dah kerja lama, tiba dibuang kerja, semua tu ada dilema-dilema pekerja kan, risiko dan sebagainya. Okey. So salah satu tajuk kita ini adalah simpanan terbaik hari tua ya, sebab kita dah tengok flow orang yang dah meninggal, orang yang dah bersara, kita pun kalau panjang umur akan melaluinya. Ya, jadi bersara ni tengoklah, ada orang bersara 55, ada orang 60, tapi kadang-kadang orang terpaksa bersara awal disebabkan sakit. Jadi tak sebenarnya kita kata oh tak apa bersara 55 ni. Jadi merancang kita tu kena pelbagai lah. Itu kata kalau falsafah kewangan ni, biasa kita dengar dia kata don't put all egg in one basket. Jadi kalau kita nak faham lebih banyak pun mungkin sikit kita boleh tengok kenapa pentingnya merancang belum lagi persaraan merancang, sebab satunya ada musim, tengok musim kemarau lah. Dalam musim pun ada musim panas. Jadi kalau musim dan bila berlaku benda tu, musim tu panas, baru kita nak cari nak pasang aircon dan sebagainya, tengok duit ada ke tak. So jadi ada satu benda yang saya suka lah, selalu disebut, dia kata gali telaga ketika kita belum dahaga. Jangan gali dahaga ketika kita dahaga. Maknanya jangan tunggu kita dah bersara ataupun time nak memerlukan duit baru kita nak cari duit. Itu satu kesilapan lah. Jadi dan kita tengok dompok oleh Imam Basket ni boleh untuk kita nak faham macam pokok lah, kenapa tuan buat bermusim. Walaupun durian tu sedap, kita nak makan sepanjang tahun tak boleh. Ada pokok durian ni, durian kampung dia ada musim dia. Walaupun ada yang dah modified yang boleh makan sepanjang tahun kan. Ataupun orang simpan dalam freezer dan sebagainya. Jadi setiap buah tu ada rasanya berbeza dan ada kelebihan berbeza. Jadi cuma topik kita hari ni kita nak bincangkan juga
apa di antara simpanan-simpanan yang terbaik apabila di usia tua ni. Maksudnya kita buat sekarang untuk kita menikmati, nak menuai masa kita dah bersara ya. Jadi mengapa pentingnya merancang persaraan? Secara rasanya adalah 3 benda lah yang tuan-tuan boleh tengok juga kat skrin, iaitu inflasi. Sebab setakat saya kira hanya di syurga je tak ada inflasi. Lain pada tu memang ada inflasi. Ya, ada inflasi. Maksudnya dia membebankan kita. Di neraka pun ya, sebab teruk dan semakin teruk ya. Jadi inflasi ni sebenarnya mudah untuk kita faham, pemodenan lah dan terhad. Dua tu je kalau untuk orang awam nak faham. Pemodenan dengan terhad. Terhad ni maksudnya kan kita tengok bumi masa daripada kita lahir sampai ni 21 je. Yeah. Ada tempat yang semakin tenggelam adalah Tuan Zaki. Macam disebutkan beberapa daerah akan tenggelam, right? Pada 100 tahun dan sebagainya sebab air cair ni di Kutub Utara dah cair. Okey. Jadi inflasi ni disebabkan oleh pertama terhad. Jadi tanah dulu banyak. Seorang-seorang pun tengok ayah ada berapa puluh hektar. Dia meninggal, anak dia ada 10 orang. Dah daripada 100 hektar contoh, ada 10 orang. Seorang anak dapat 10 hektar. 10 hektar tu dia pula dapat anak pula, right? So itulah. Lama-lama sekarang ni orang kata nak beli lot kubur pun tak lepas. Ya, maksudnya tanah di Kuala Lumpur tak boleh lah. Bukan tak boleh, ramai yang tak mampu dah. 1,400 square feet. Cuma asas hidup saya sebut satu. Sebagai warga negara Malaysia ni, kita kena ada pemilikan tanah lah. Berdiri atas kaki kita sendiri. Maknanya kalau nak berdiri betul-betul, kita kena ada 2 kaki. Kan? Nak cantik 4 kaki. Mana kurang-kurang kita kena ada nilai duit yang boleh beli tanah 4 kaki. Lepas tu usahakan untuk baring. Baring kan dah boleh tidur. Itu sebesar toilet lah. Lepas tu katil dan sebagainya. Okey. Jadi apabila tanah semakin dah terhad, harga dia semakin naik. Dulu kita tengok harga rumah tanah ke 30,000, 20,000 boleh beli ya. Masa zaman ayah saya RM300 boleh beli berekar tanah. Sekarang 300 lot kubur je ya. Jadi itu satu. Maknanya apabila terhad, harga dia akan semakin naik. Dan kedua, kita beli rumah sekarang ni guna pembiayaan. Kita beli rumah 200,000. Kita ambil pembiayaan contohnya 30 tahun kena 400,000 kita bayar balik. Takkan kita nak jual 210,000. Kita mesti jual lebih pada 400. Orang yang beli 400 akan jual lebih pada 800. Orang yang beli 800, yes. Dia jadi last sekali di dunia ni, bukan sahaja di Malaysia, di dunia. Tengok di Jerman, tengok di UK, France, dah jadi dah. Lebih kurang 75% rakyatnya menyewa sampai mati. Cuma keturunan kita nak cepat ke lambat benda tu berlaku. Itu pilihan yang kita ada. Itu sebab salah satu slot yang kita ada hari ni lah. Untuk hari ni kita fokus tentang persaraan. Kedua, sara hidup lah. Nak tak nak lepas bersara, kena makan juga. Malah dah makan banyak dah. Aku dah makan untuk 40 hari punya makanan. Tapi rasa esok tu lapar ke tak? Lapar juga. Yang makan sikit pun lapar juga. Itu salah satu ujian yang Tuhan bagi saya antara terbesar dalam hidup ni. Lapar. Makan lapar. Ya? Macam dimakan pagi. Kenapa tengah hari nak makan lagi? Dah pagi kan dah makan heavy. Tak boleh rasa lapar. Kadang perut tu apa tu? Psikologi. Ya? Jadi hidup kita ni lepas bersara, walaupun kita dah ada rumah, kita dah beli selamat dah, aku dah ada rumah, bersara no problem, tapi nak soru, nak makan. Kos dah kita tahu, kos memang semakin lama semakin meningkat lah. Dan bukan daripada ini berlaku. Daripada saya lahir, start saya beli duit kat sekolah, saya dah beli barang, saya dah nampak dah. Yalah, sekolah dulu bawa 30 sen. Zaman Tuan Zaki tak tahu berapa, mungkin lagi murah kan. 50 sen. 50 sen, 30 sen je. Sekarang ni anak 30 sen dah jadi RM3, 50 sen tu dah tukar jadi RM5. Ya? Okey, yang ketiganya untuk menikmati kehidupan lepas bersara lah. Apabila bersara, secara rasanya mungkin badan kita dah tak kuat lagi untuk buat kerja macam yang kita buat dulu. Contoh orang buat bangunan, right? Umur 60 nak manjat lagi, tak dah. Even askar pun kita tahu berapa umur dia yang patut pencing, right? Bukan tunggu sampai 60, 45 je. Kalau askar kebanyakan 45 lebih kurang dah kena berhenti, kena bersara lah. Sebab badan kita tak fit. Itu yang tak ada penyakit, ya. Okey. Dalam kita nak melabur, dalam kita nak menyimpan, dalam kita nak kembangkan duit kita ni, benda yang satu yang ada kat dunia ni sama dengan akhirat lebih kurang. Kat akhirat ada neraka, kat dunia ada cepat kaya. Yalah, kan dia ada benda yang menarik, syurga dengan neraka. Kat dunia pun sama. Yang melabur tu satu yang betul, yang tak betul tu cepat kaya lah. So dia tetap ada dua. Cuma memilihnya adalah kita. Jadi cepat kaya ni banyak. Hari ni pun saya dapat 2 orang bertanya saya. Ya? Dan saya sedih juga kadang-kadang orang yang bertanya tu banyak, hampir setiap hari boleh kata ada orang tanya. Orang yang ada ijazah. Apabila dia tanya pasal skim kaya, bagus. Tapi kadang dia tanya soalan jawab. Ini basic ni. Maksudnya benda ni sangat penting. Benda ni walaupun kita ada ijazah, kita pun boleh terpedaya. Saya ingat lagi masih ada orang yang ada PhD pun kena skim cepat kaya. Jadi berhati-hati. Okey. So, okey.
apa ciri ada skim cepat kaya kat luar sana? Kan kita nak menabur, kita nak fikir untuk hari tua, apa pelaburan terbaik? Kan duit kita dah lah gaji sikit, nak bagi dia kembang, nak bagi dia bekerja untuk kita. Dia sebenarnya duit ni, ada cara kita boleh, sama ada kita menjadi hamba kepada duit ataupun kita jadi raja kepada duit kita tu. Mana dia yang bekerja untuk kita. Okey. Jadi apabila dengan kos sara hidup, dengan inflasi, dengan nak menyediakan kesenangan waktu persaraan, ramai orang akan memilih jalan yang cepat. Yalah, semua orang nak cepat. Kalau dulu kita dengar biar lambat asal selamat. Tapi cikgu matematik saya ajar saya apa? Biar cepat asal selamat. Maksudnya naik kereta lah. Kalau saya nak sampai sini, biar lambat selamat jalan kaki. Tapi yang lebih biar cepat asal selamat. Mana naik kereta pakai tali pinggang dan sebagainya. Ya, jadi sama lah pelaburan. Jadi orang tengok orang nak cepat. Saya setuju. Cepat tapi biar yang masih dalam kategori selamat. So yang antara pelaburan-pelaburan yang skim cepat kaya lebur ni, kalau dia sebut tiada risiko kecuali dijamin oleh kerajaan. Ya, nanti kita akan tengok contoh okey macam ASB dan sebagainya. Ada tak dijamin oleh kerajaan? Itu kita nak tengok later. Okey, cuma yang tiada risiko, dia akan sebut perkataan tiada risiko sebab semua orang, majoriti orang yang bila dengan tiada risiko, itu yang menarik. Aku tak nak risiko. Mana ada total? Kita duduk ni, kita makan buat risiko, tak makan buat risiko, tak makan mungkin kena cerit-berit. Ya, ataupun kalau makan benda pedas, buasir pun boleh. Tak makan pula mungkin jadi gastrik. Betul. Jadi sebenarnya setiap kita buat adalah kita mengambil risiko. Cuma risiko banyak ke sikit. Kerja kerajaan ada risiko, kerja swasta ada risiko, bisnes sendiri pun ada risiko. Ya, jadi suri rumah pun ada risiko. Jadi suri rumah yang buat bisnes pun ada. Masing-masing ada risiko. Anak kita nak masuk ada risiko, nak masuk kolej ada risiko, nak terus kerja pun ada risiko. Masing-masing ada risiko. Cuma pemilihan tahap risiko mana yang paling berbala, itu yang salah satu yang kita nak bincang, macam contoh pelaburan, antara pelaburan terbaik untuk hari tua kita, ya. Okey, yang dua confirm untung. Kalau dia sebut confirm untung, itu memang skim cepat kaya. Confirm untung. Sebab kepercayaan saya, dua kuasa je yang boleh sebut confirm untung. Allah SWT, Tuhan lah. Keduanya adalah Fir'aun. Sebab dia mengaku dia Tuhan. Kalau ada yang tiga tu yang Fir'aun ketiga, itu pengikut tegar Fir'aun. Confirm tak boleh. Kita tak boleh sebagai manusia, kita tak boleh. Kita tak tahu apa yang berlaku sesaat daripada sekarang. Saya sendiri tak tahu. Jadi kalau tak tahu, memang kita tak nak sebut confirm di video 12 ni berapa. Mana boleh sesaat sekarang pun kita tak tahu kita akan hidup. Ya, boleh. Kalau orang sebut tu, yes. Guna akal ni, guna akal je. Kalau yang pertama tiada risiko pun dah, kalau yang beragama Islam boleh tengok Al-Quran. Bisnes mesti ada untung dan rugi. So dah tak lepas dah. Kalau orang tak belajar hari ni, tak belajar guna otak pun, ambil agama pun dah lepas. Nombor satu. Nombor dua, confirm untung. Dalam agama confirm untung hanya yang boleh bagi tahu Tuhan je. Kedua Fir'aun. Tapi kita tahu Fir'aun tu ke mana nanti. Jadi Tuhan je. Jadi lain benda tak boleh. Okay, yang tiga, 15% minimum setiap tahun. Bukannya isu 15% tak kira tak 7 ke 8 ke. Kalau lebih pada fixed deposit punya, kan yang bank tetap 2% ke 6 bulan, lebih pada tu normalinya adalah skim cepat kaya. Ya, sebab dia bagi jaminan yang dia sendiri pun belum tentu hidup. Ni ada setengah. Bagi orang Islamik, dia akan guna terma hibah. Oh, hibah. Ada hibah setiap tahun. Ni banyak yang masuk dalam pelaburan emas lah. Dia guna perkataan hibah. Oh, ada hibah setiap tahun. Emas tu beranak ke? Emas tu beranak. Ada tak gelar isteri kita? Setahun tak jumpa, 9 bulan tak jumpa gelar dia. Tiba-tiba jumpa bawah ni, celah kain dalam almari. Ada baby dah. Jom kita buat akikah. Sebab 9 bulan dia beranak ada. Emas dia mandul, dia tak akan beranak. Jadi apabila tak ada beranak, dia tak akan ada dividen dan dia tidak akan ada hibah. Dalam dunia sekarang, di masa depan, wallahualam, itu saya tak tahu. Saya pun sebut wallahualam sebab saya tak tahu, mungkin teknologi di emas nanti sistem dia wallahualam. Ya, okey, boleh. Okey, ya, seterusnya. Okey. Sebelum saya nak pergi di bawah, okey, saya pergi terus di bawah Akta Negara. Okey, siapa yang boleh ambil duit kita? Maksudnya bukan ambil dah poket yang dibenarkan. Ada 6. Ada 6 saja. Yang ni di bawah Akta Negara, saya bagi bahasa orang kampung je. Yang pertama, siapa boleh ambil kita? Bank dengan institusi kewangan. Ya, bank tu semua kenal lah, institusi kewangan, termasuklah yang jemput saya hari ni adalah PNB, Permodalan Nasional Berhad, ataupun ASB, ya, ataupun yang institusi kewangan tu kita Abang Haji, KSP, itu institusi kewangan yang boleh ambil ni, yes, yang dibenarkan. Dia macam ni. Mana-mana individu ataupun organisasi yang ingin mengambil deposit, ingin membuat pelaburan yang menjanjikan dividen ataupun pulangan, ataupun yang mengambil modal,
mengambil modal 4 ni, dia mesti cukup syarat yang 6 tu. Nak ambil modal ni, jom masuk pelaburan saya ni, modal untuk pelaburan. Jom masuk saya, dividen dia jom bagi deposit. Semua tu kita Malaysia ada undang-undang. Ya. Jadi siapa yang dibenarkan oleh negara? 6 tadi, yang bank atau institusi kewangan terutama. Yang kedua adalah anak syarikat tu. Anak syarikat. Bank tu ataupun institusi kewangan tu. Kan kalau tengok bank ada anak syarikat dengan institusi kewangan, PNB ada anak syarikat, ada ASN, ASB dan sebagainya. Yes, kena tanya. Kalau orang tanya, jom masuk ni, kita tanya dia. Ni anak siapa? Dia pun kata, aku anak Abdul Kadir atau anak Ibrahim. Aku bukan tanya nama bapak engkau, aku tanya bapak syarikat ni siapa. Kalau bukannya macam contoh Maybank, bukannya NB, tak boleh. Ya, okey. Yang kedua. Yang tiga adalah insurans atau takaful. Bagi amal besar, takaful. 3. Kan dia ambil duit kita bulan-bulan. Lepas tu dia garanti. Kalau meninggal, sejuta atau whatever, right? Atau masuk situ dia cover. Benda-benda tu semua ada diaudit oleh bank negara untuk memastikan dia mampu. Bukan saja-saja bagi, kita buat keluarlah satu pledge sejuta terus. Bank negara akan memastikan juga dia ada duit ke tak untuk bagi tu. Okey, itu 3. Ya, okey. Yang keempat adalah unit trust. Unit trust ni ada banyak yang diuruskan oleh kerajaan negeri, yang contoh kerajaan federal macam PNB lah. Yang seterusnya adalah unit trust yang diuruskan oleh syarikat-syarikat swasta yang ada 35 buah ke lebih sekarang sekejap di luar sana. Dan yang kelimanya adalah yang keempat, yang kelimanya adalah koperasi. Cuma berhati-hati sebab ada juga sebahagian koperasi ada skin cepat raya yang berselindung di belakang koperasi. Dan yang keenamnya adalah saham IPO. Ni apabila ada syarikat baru nak listed di Bursa Malaysia, kan dia ada bagi tawaran IPO, Initial Public Offering, saham terbitan awam. Yang tu je yang dibenarkan. Kalau mana-mana approach kita, tak payah tanya berdaftar dengan negara, dia akan sebut berdaftar. Tengok 6 dia ada tak. Kalau dia tak ada, so beli kereta biar dapat kereta. Beli emas biar dapat emas. Kalau tak, berhati-hati sebab dia tidak termasuk dalam tu. Ya? Yang atas tu macam institusi kewangan apa ni, dia bawah dalam Security Commission punya ni, akta, di bawah bank negara, dia banyak lah. Boleh ya? Okay, ini contoh saya nak sebut. Kalau yang ada masuk pelaburan macam cryptocurrency, tapi bukan semua jenis kripto. Saya nak tunjuk contoh, bukan semua, bukan pukul rata, tak ada, just nak sebut yang setengah untuk kita nak faham apabila kita melabur yang tak disandarkan kepada sesuatu. Boleh? Contoh beli emas disandarkan kepada emas. You ada akaun emas di bank. Kalau yang patut Syah, disandar kepada emas fizikal. Macam duit currency dulu kan disandar pada emas dulu. Sekarang tak ada, right? Pernah kalau kita ingat lagi zaman mak ayah kita tu. Ingat masa Jepun dulu Tuan Zaki, ya? Jepun kan dapat berguni-guni duit daun pisang. Ada nilai? Tak ada sebab tak disandarkan kepada apa-apa. Okey. Dalam kisah ni saya nak sebut contoh, saya datang kepada tuan-tuan, right? Datang ke kampung tuan-tuan, saya kata saya nak beli monyet 100 ekor. Monyet ni ada orang beli ke? Kita tengok mana-mana tak ada orang tangkap pun. Lepas kalau rasa ayam kampung ke ayam jantan ke apa, kecuali yalah yang hutang orang tangkap lah. Sebab ada nilai kuda ke. Tapi ni nak beli monyet. Monyet. Mana ada orang beli? Menipu. Tapi bila saya tawarkan, ada orang kampung cuba cari. Bagi saya bayar. Orang lain pun nampak, dia bayar lah. Walaupun monyet tu tak berharga. Lepas beberapa hari saya kata saya akan beli monyet dengan harga 200. Lagi banyak orang kampung atau orang kawasan tu nak beli. Boleh ya? So lepas seminggu kemudian yang semua saya offer RM500 pula monyet. Saya dah buat satu kandang ke kita panggil apa yang untuk nak lock semua monyet-monyet ni. So sampai orang dah cari sampai habis kat kampung dia, dah pergi kampung sebelah nak cari monyet, ada orang nak beli 500 sebab dia orang dah semakin percaya sebab saya bayar. So lepas lama saya kata saya nak balik kampung dengan Raya Haji, nak balik raya, nak korban. Jadi saya kata lepas aku balik pada Raya Haji ni aku nak beli 1000 ekor. 1000 monyet tak berharga. Jadi orang rasa berharga. Benda tak berharga, apabila ditunjuk orang bayar, kita akan jadi mind kita, berharga. Aku nak masuk benda ni. So, dia masuklah. Apabila dia masuk 1000 tu, dia orang duk fikir, macam mana nak beli monyet 1000? Tapi monyet dah habis dah kat kampung tu. Dah pening dah nak cari, ya. So, jadi pening dah. Nak duduk termenung, tepi jalan. Ya Allah, mana aku nak cari ni 1000 ni? Jadi pekerja saya pun saya dah merancang dengan pekerja saya untuk pergi bagi tahu ke orang kampung. Kau nak beli tak ni monyet bos aku ni? Aku jual kat kau 700. Sekarang bos aku kan balik kampung kan dia nak beraya 2 minggu nak beraya kat kampung tu. Jadi dia datang ni, kau jual kat dia 1000 kan dia kata nak beli 1000. Lepas ni
Jadi sedialah. Jadi orang-orang tu pun bagilah duit masuk 700 masa harga dah 700 di pasaran. Contoh macam tu 700. Lepas tu kan habis monyet tu semua, right? Lepas tu tunggu-tunggu saya tak datang lah. Faham tak? Jadi kita dapat apa lagi dah. Ini ada berlaku kisah benar apabila sebab kursus persaraan seorang staf ni diberitahu staf lain yang menjaga koperasi organisasi tersebut. Staf dia EPF saja ada 2 juta tak salah. 2 juta dia guna sepenuhnya untuk masuk one of the cryptocurrency itulah, bukan semua. Jangan pukul rata. Kata-kata saya jangan pukul rata untuk semua. Nak tunjuk contoh yang pernah berlaku yang tergolong kripto yang sebahagian tergolong dalam ni lah pelaburan apa-apa pun mah ada yang betul ada tak, right? Macam itulah pun ada yang ni ada yang ni, yes. Ini nak tunjuk yang mungkin kita sebut semua tapi cuma benda yang perlu kita tahu ya. Dia 2 juta tu dia masuk dalam cryptocurrency tu, lepas tu website tu pun dah gone, dia buat pembiayaan peribadi pula dengan koperasi dia 100,000 dia nak pergi ke US untuk cari syarikat tu. Memang tak adalah. Cuba bayangkan di usaha persaraan yang sepatutnya mewah sangat yang ada 2 juta, dia dah habis 2 juta tu dengan hutang 100,000 personal loan. Boleh? Okey. So berhati-hatilah. Jadi maksudnya monyet pula ketawa kat kita, bukan kita ni jangan tuan-tuan. Ya. So berhati-hati. Memanglah kita nak jadi, sebahagian kita nak lah kalau boleh kaya cepat, betul, tapi kita nak cari yang selamat, yang kurang berisiko. Nak sebut tak ada risiko langsung, tak ada. Tak ada. Sebab makan kan saya kata tadi, makan nasi ayam pun berisiko, tak makan pun berisiko. Kahwin berisiko, tak kahwin berisiko, masing-masing berisiko ya. Kalau kahwin dah habis duit antara banyak-banyak, dah tak sampai sebulan kahwin cerai dah. Rugi duit aku. Nampak? Berkahwin pula asyik bergaduh. Kan ada setengah sampai dibunuh oleh pasangan, right? Kan semua berisiko. Cuma kita nak kurang risiko, kita kaji dulu pasangan kita tu, kita nak kahwin umur berapa, hantaran perlu ke nak bagi banyak. Semua tu yang akan mengurangkan risiko ya. Jadi falsafah yang seperti saya sebut tadi, don't put all egg in one basket ya. Jangan masukkan semua. Contoh, kita kan duit kita dalam bank pun ada, right? Bank, lepas tu rumah, ada setengah daripada emas jadi rumah, ada setengah rumah emas. Kita ada amanah saham pun, banyak benda yang kita buat hasilnya ya. Ada orang amanah saham, grup saya pun yang dah beli tanah cash pun ada, yang beli kereta cash pun ada, masing-masing ada kelebihan dan tabung haji untuk pergi dana pergi haji ya, nak pergi haji. So kalau tak daftar kat sini, kita tak daftar tu nak pergi haji, bukan nombor tu dah tak ada. Sampai ke mati hidup balik pun tak ada ya, kecuali kita kaya. Tapi bukan maksudnya kita daftar haji confirm kena pergi haji. Contoh daripada pelaburan kita yang banyak, ada duit 100,000 lebih tuan. So why not nak pergi haji dengan cara swasta? Tak ada masalah, tak payah tunggu nombor. Walaupun nombor kita umur 100, we can go pun next week apabila pelaburan-pelaburan kita ni membuahkan hasil. Yang nak bertanya boleh tanya terus ya? Tak ada masalah, boleh tulis kat chat. Ini contoh saya tunjuklah, ni memang saya share selalu kat Facebook juga. Dana kecemasan untuk menjawab awam, dan GLC ni selalu saya letak untuk menjawab awam ya. Sebab risiko menjawab awam dengan GST kurang sikitlah untuk dibuang kerja berbanding yang swasta. Ya betul-betul ni ya. Jadi makna contoh, ni contoh, maksudnya 1 bulan gaji letak kat mana, 1 bulan gaji SB unit trust ke apa, ni contoh. Ya, bukan maksudnya ya. Macam ni lebih bagus ni yang dikatakan don't put all egg in one basket. Okey, nak modify macam mana ikut suka kita ya, insya-Allah. Sebab yang akan melaluinya kita. Okey. Ni untuk yang swasta. Yang mana yang mendengar ini swasta, boleh campur. Tuan nak tukar yang macam mana 1 bulan ke 2 bulan, ikut masing-masing lah. Sebab masing-masing tempat kita menyimpan, dia ada kelebihan. Tapi nampak tak kat sini, saya ada letak kat account bank tak? Account bank 1 bulan je saya suruh ya. Kalau tengok yang mula-mula 1 bulan juga untuk di bank ya. Okey, jadi kita tahu kenapa bank terkurang sikit ya. Okey dah. Okey, berapa jumlah yang diperlukan untuk pencen di bandar? Ya. Ini yang sedang mendengar-dengar ke? Saya cakap cepat ke lambat, tuan-tuan boleh letak kat chat chatting, saya tak nampak lagi ni. Ada boleh letak ya. Kalau let's say cepat, maklumkan saya. Ya, sebab kita mungkin saya kena pass baton ni kepada Tuan Haji Zaki kita 10.30 atau 10.40 tadi. Okey. Dengar, alhamdulillah. So boleh faham ke? Cepat sangat ke just nice dah? Okey, cuma cepat sangat tuan sikit. Okey, tak apa. Saya nak mengejar nanti minta dengan PNB buat lagi SB ya. Saya masuk diminta. Kalau dia panggil saya buat pendek. Bagi hari Jumaat, kan hari Jumaat nak mengejar. Yeah. Tapi boleh kita buat awal next time. InsyaAllah. Just nice. Okey, tak apa. Tapi tak apa, kalau yang masa cepat tulis terus. Cepat yang ni ulang balik ke perlahan sikit yang ni. Okey. Ya, yang mana yang kita nak tahu lebih ya. Okey, berapa jumlah yang diperlukan untuk pencen di bandar? Seperti mana saya kata, saya buat banyak sangat kursus persaraan.
Ya, minggu lepas pun buat dan sebagainya. Jadi saya dah buat banyak kali di hampir setiap negeri kat Malaysia ni. So kita kira dah. Peserta dah kira. Secara purata nak bersara di bandar, ya. Bandar besar adalah RM5,000 sebulan secara purata. Saya tak nak bagi yang berat-berat, tidak kira inflasi. On average-nya RM5,000. Sebab ada kajian yang menyatakan kajian, kos makan kita sehari pada tahun 2007 dulu RM20 sehari. Mana sebulan 600 je. Kos ini akan jadi RM64 sehari pada tahun 2027. Kalau tengok sekarang lebih kurang 4 tahun. Cuma jadi exactly ketatkan dia kata cangkaan. Yang tahu ke atas tu je. Allah SWT, Tuhan je yang tahu sama ada dia akan jadi RM64 sehari, kurang, lebih ataupun sama. Kalau RM64 sehari untuk soru je, tahun 2027 onward akan jadi RM1,920. Macam percaya dengan tak percaya kita. Tapi nak tahu senang je. Pernah makan nasi lemak berapa paling murah? Saya pernah makan mihun ke bihun. Ada orang panggil B, ada orang panggil M. Tak apa, dua-dua tak masuk neraka. Bihun ke, mihun ke, 20 sen je. Sebungkus. 20 sen. Jangan sebut saya dah tua sangat. Saya tak tua sangat lagi, cik. Sampai sini dah dekat tapi belum. Tapi bagi yang muda ingat, walaupun saya dah tua, saya dapat merasa waktu muda. Yang dengar ni belum tentu lagi dapat merasa waktu tua. Tapi Tuan Zaki lagi best lah. Dia hidup lagi lama pada saya. Yang depan-depan ni, yang belakang takbir ni, teknikal ni. Ingat ya. Muda belum tentu dapat. Sekarang air kelapa muda orang banyak ambil ya. Okay. Tapi tak adalah, kita merancang. Right? InsyaAllah Allah bagi pahala di atas usaha kita. Panjang pendek tu bukan kerja kita. Kecuali bunuh diri baru kerja kita. Tapi jangan buatlah yang tu. Okey, berapa jumlah minit? Mana kalau kita lepas kita pencen ni, kita akan tengok banyak orang meninggal. Kita akan masuk grup veteran. Orang ni meninggal, orang meninggal. Jadi meninggalkan biasa takkan pergi tak hulu. Kan? RM10, RM20, RM50, tengok situasi lah. Ada orang dapat cucu pula, akikah, bagi duit lagi. Kan duit kahwin lagi. Ya, tambah jadi cikgu lagi lah sampai ke cucu tu. Anak murid kita kahwin. Dah, anak dia kahwin, dia panggil lagi. Saya tahu sebab arwah bapa mentua saya pun cikgu. Kita tengok senarai balik tu dah nampak senarai di whiteboard. Perkahwinan percuma, perkahwinan bertuah. Itu satu topik yang mungkin kita boleh bicara di masa depan. Okey, so RM5,000. Tapi ada syarat. Bila kita nak bersara, kita ada RM5,000. Baik kita pekerja swasta ataupun kerajaan, kita nak tengok kita akan bersara nanti dengan RM5,000 tak sebulan. Ada. Maksudnya, dan syarat yang perlu kita fikirkan juga adalah satunya, semua anak kita dah berdikari. Maksudnya kalau kita ada anak yang OKU ke, ataupun anak yang masih orang kata break tak makan Tuan Zaki, dekat-dekat nak bersara ni dapat baby. Yang anak lain tu dah kahwin dah. Kadang cucu kita lagi tua pada anak kita ya. Sama macam kes saya lah dengan ayah saya. Saya dah ada cicit saudara, bukan anak saudara. Moyang dah orang panggil ni. Kalau mungkin 5 tahun lagi saya rasa lepas moyang orang panggil apa tak tahu dah. Okey. Okey. Jadi semua anak ni dalam kategori RM5,000 tu kalau kita anak kita semua dah berdikari. Berdikari maknanya dah graduate kerja, sama ada dia lepas habis PN dia dah bekerja, dia dah berdikari lah, mampu tak minta duit yang kita lagi. Ataupun anak kita dah graduate habis ijazah ke apa ke diploma dan dah bekerja dan tak perlu dah kita tanggung dia dah. Ya, itu satu. Keduanya, kita tak ada mak ayah yang kita perlu tanggung lah. Macam kan sekarang paralyzed dan sebagainya. Ataupun mak ayah kita ada pension dia sendiri. Ya, cukup. Tapi kalau kita bukan maksud kita jangan tanggung. Maksudnya RM5,000 kalau kita tanggung kena tambahlah duit tu. Kalau RM5,000 tanggung mak ayah kita RM1,000, RM6,000. Tu je. Game dia tu yang kalau tak ada RM5,000. Bukan nanti habis tu anak-anak saya ni yang dah break tak makan tu takkan nak buang ni tu kata RM5,000. Tambahlah, tambah daripada amount. Ya, hutang dah pension. Mana ada rumah. Sekarang ni zaman kita lagi teruk tuan-tuan. Zaman mak ayah kita, sebaik dia pencen, rumah pun dah pencen sekali dah habis bayar dah. Sekarang ni kita ambil pembiayaan berapa? Bank tanya umur berapa? Okey, boleh lepas 35 tahun. Kira 35 tahun sampai umur 70. Kalau bayar, siapa nak bayar? Ya? Okey, boleh. Itu syarat dia. Jadi maknanya kalau pencen di bandar, saya rasa kalau kita bersara umur 60 dan kajian menunjukkan ada banyaklah, ada kajian sebut 72 lelaki, 75 perempuan, ada kajian buat lelaki 75 perempuan 78, tak apalah, more or less lebih kurang 75 tahun kita check in lah. Itu kalau paling on average paling lambat. Awal tu awal juga ya. Okey. So jadi 5,000 tadi kita darat dengan 12, darat dengan 15 tahun. Contoh kita bersara umur 60, kita merancang mungkin 60 sehingga 75, maknanya 15 tahun untuk hidup. Kalau kita bersara umur 55, kita rasa dah tak nak dah. 60 dah tak larat, sekarang pun dah tak larat.
So 20 tahun lah kena kira darat 20. Jadi kurang-kurang kita kena ada. Secara asal ni kalau kita tengok dalam satu sudut je. Secara asal on ringgitnya RM900,000 kena ada. Habis tuan kata 5,000. Yalah dia akan naik. That's why kalau 900,000 ada. Sekarang kita letak dalam pelaburan sikit, dia ada di video itulah. Nak cover dia inflasi tu. Ini yang diperlukan jika kita tinggal di bandar. Persoalan sekarang ni, EPF kita yang mana bekerja swasta, kita ada tak banyak tu? Kalau yang kerja kerajaan, persoalannya pencen kita ada tak 5,000 kalau kita nak tinggal di bandar. Habis tuan pandang kena lari duduk luar bandar lah, pedalaman. Sebab 5,000 tak cover. Kalau kita nak hidup nikmat macam ni, orang kadang-kadang bersara nak juga minum air kopi latte. Sebab kopi latte tu pertama, kopi tu tak terlebih bakar. Ni saya belajar pada ASB punya sembang-sembang di Gloria Jean ke dulu. Owner tu bagi franchisee tu bagi saya kopi mahal ni dia tak terlebih bakar. Itu sebab tak perlu letak margarin, gula. Kalau kopi murah ni dia letak margarin, dia letak gula. Lepas tu kita beli kopi kita tambah lagi gula, right? Tu yang saya lepas pada sesi tu saya dah kurang sangat minum air kopi yang ni lah, yang terlebih bakar. Tapi walaupun beli kopi mahal, cari yang murah juga, banding. Tapi kita pun bukan all the time lah. Jadi kalau kopi latte tu dia tak ada gula, right? Susu dengan ni. Okey, kita pun nak makan takkan. Lepas tu sekali-sekali nak makan fast food mungkin, nak ni makan spaghetti carbonara. Jadi benda tu keruk bandar 5,000 paling kurang. Ya, kalau ada kajian sebut kena 2 juta, 1.2 juta baru selesa. Yang ini bagi saya macam bolehlah nak merasa. Ya, okey. Kalau di yang saya sebut tadi persoalannya, adakah kita ada pencing banyak itulah 5,000 atau 900,000? Ada tak? Kalau yang ada tu boleh angkat tangan dalam hati je lah, tak payah tunjukkan saya. Bagi yang ada tu tahniah, ya, tahniah. Mana kita tu tak serabut sangatlah. Mungkin lepas ni je. Jika kita di kampung atau bandar kecil, kos dia, kos kita nak kira lah. Bill rate kita semakin naik ke semakin berkurang. For sure makin naik, right? Bill telefon, Unify, kita ada kos tu lagi. Ingat, kalau nak ingat bill rate kita ingat satu je, masa PKP, Tuan Zaki. Masa duduk pejabat okeylah, kurang je. Lepas masa PKP duduk rumah tengok bill macam sampai orang tulis ingat lagi dalam Facebook, ni TNB salah kira ni, salah kira. Sebab yelah tak ada orang duduk rumah, tiba-tiba bil yang dulu puluh jadi beratus, yang beratus jadi ribu. Yelah dah duduk rumah, pasal semua aircon, pasal dah kerja kat pejabat aircon. Dulu tidur je pasal aircon. Ni 24 jam, almost 24 jam. PKP tak boleh keluar rumah pula tu, masa tak boleh keluar, itu yang paling banyak, ya. So kalau 2,500 darat 12 darat 15 adalah 450,000. Ada tak kita banyak ni dalam akaun kalau kita swasta dalam ni lah. Kalau untuk yang berjawab tak payah tengok imau ni. Just tengok bulan-bulan pencen kita 2,500 tak lebih kurang. Tapi kalau kita duduk kampung pun dah ada fast food, dah ada kopi-kopi yang berjenama. Kalau kita lifestyle lebih kurangnya akan jadi harga bandar. Boleh ya? Nah, ni kalau hidup ni lah. Ni purata, maksudnya kalau sebut purata, ada orang yang duduk kampung jadi 5,000, ada orang duduk kampung 1,500 cukup lah. Tapi macam saya kata tadi, dulu kita makan nasi lemak, lauk ayam RM1.50 ada, RM1.20 ada, dulu ada. Sekarang boleh dapat RM1.50 pun payah dah. Kat rumah saya makan 2 kedai, RM1.9 nasi lemak lauk ayam. Siapa pernah pergi Taman Keramat, pusing lah di antara AU2, AU1, tuan-tuan akan jumpa nasi lemak lauk ayam seketul RM9. Ya, saya buat anak saya RM18. Ya. Ada kedai RM7. Tu sekarang. Ini akan jadi. Jadi tak pelik nanti nasi lemak kita makan lauk ayam, harga dia RM15. Ya, okey. Sebab macam saya kata, sebab tanah semakin sempit, nak buat tempat ternakan ayam pun lagi mahal, kos penyewaan tu yang kata inflasi tu kita tak boleh buat apa. Itu juga Tuhan nak tunjuk tentang bebanan hidup. That's why saya ingat apabila pergi kat Singapura dulu, jumpa rakyat dia kalau datang semasa saya jadi kru, dia kata, "Tak ada hidup kat Singapura." Dia kata very stressful. Sebab everything kena pay and pay. Semua kena bayar. Ya? Itu nama parti dia PAP, right? Pay and pay. Apa-apa pay. That's why nombor plate dia, cuba belajar. Kenapa nombor plate dia ada 2 warna. It's good thing yang untuk kita belajar lah. Okay, itu contoh di sana lah. So, apa yang berlaku di sana mungkin akan berlaku kat sini, cuma lambat sedikit. Ya? Negara-negara maju ni dia akan melalui dulu. Okay. Okey, yang ni kita boleh tengok satu contoh ya. Okey, utusan Malaysia 25 September 2021 ya. 46% pecarum KUSP bawah 55 tiada jaminan. 5.8 juta simpanan kurang 10,000 tuan-tuan.
Kita duk cakap 900,000, kita duk cakap 450. Sekarang ni ada duit 10,000. Ni kalau nak belanja yang macam 2,500 duduk kampung, 4 bulan je. 4 bulan je boleh hidup lepas bersara. Kalau yang duduk di bandar 2 bulan je. Itu sebab tuan-tuan, ada seorang yang pesan kat saya lah. Ni bagi yang muda, sempat lagi kita nak berubah. Kalau yang dah nak patch esok, lainlah. Dia sebut kat saya, jangan makan duit anak bagi. Kalau makan, you akan jadi takut kat anak tu. Dia nak marah, tak boleh. So, kata anak bagi ni, jom. Contoh kita kumpul, jom pergi makan ramai-ramai. Jom pergi umrah bersama. Kita jangan guna duit dia. Kita cuba usaha ni masa kita sihat ni, guna duit kita. Baru kita jadi, saya tengok mak saya memang macam tu. Sampai sekarang, walaupun dia dah 70 lebih, dia cakap tu tunjuk terus. Sebab dia tak makan duit anak dia bagi. Duit anak dia beli tanah ke apa ni. Apa itu dah tanah dia, dia bagi balik ke anak dia pula. Beli tanah tu bagi anak pula. Duit yang dah sebagai campur-campur ni bagi. Atau dia tengok rumah anak dia mana pintu pagar rosak ke dia pergi repair. Terbalik pula. Tapi tu mak saya cakap semua tunduk gini. Sebab dia firm lah. Sebab kita makan jasa dia tak makan. Dia tak. Dia cari sendiri ya. Itu falsafah dia. Tapi saya nampak yalah, tidak kalau dah ni telefon. Hello, bila nak masuk duit mak ni nak bayar terus. Lepas tu mak main ni saya tak boleh balik. Ya. Baliklah rumah bini kau gitu. Kalau mak yang tak makan jasa anak, tahun ni balik tu. Tahun depan tak rumah aku lagi. Jangan. Kepada mak-mak mentua jangan buat macam tu. Bala ni anak kita pening tau. Dia sayang dua-dua, mak tu sana, mak di sini pun mak. Dua-dua tu mak dia. Ya, sebab tak akan batal lah Ismail dengan mak mentua kita, bapa mentua sampai kiamat. Okey. Boleh, ni isu penting lah untuk kita fikirkan. Yang ni pun kita tengok slide yang seterusnya. Kita tengok wang pesara KSP tak mampu tanggung pesara. Ya, okey. Dan kita boleh tengok lah. Tak cukup wang saraan KSP, tak cukup. Mana-mana kita dengar, saya rasa sepanjang saya jadi dah 2 dekad, 3 tahun, 23 tahun. Saya tak pernah dengar lagi yang cukupnya. Ya, jadi maksudnya dana tu bukan untuk penyelesaian 100%, tapi bagi yang ada 2 juta tu tak apalah, mungkin dah tutup kot menonton saya tadi kot. Dan sebab dah 2 juta, ni dah tak, ni bukan untuk aku ni. Yang masuk tuan-tuan dengan saya ni samalah, kita sejenis ya. Yang masa ni okey, rakyat Malaysia tiada simpan. Ini kajian yang dibuat tak saya Bank Negara. Kalau kita ambil mudah, setiap 4 orang rakyat Malaysia yang dewasa lah ya, 3 orang tak ada duit walaupun 1,000. So sekarang tu masa kerja, kalau dia bercakap ni masa persaraan, tahan lagi ni masa sekarang. Ya, mahu tak mahu kita kena ada benda yang memaksa kita, macam QSP lah. Saya tanya diri saya ni, saya jawab kat saya, kalau tak ada QSP tak ada saya duit. Sebab QSP kan paksa tu. Kan tak ada paksaan. Ada benda dalam hidup kita ni, kena buat benda yang terpaksa ataupun dipaksalah ya. Ini di antara benda-benda yang sangat menakutkan. Sebab bila bersara kita memerlukan banyak duit. Dengan ni kita tak ambil kira kalau kita kena penyakit, kena penyakit. Yang baru tengah minum sekarang ni, kalau minum tertarik tu jangan minum penuh gelas, separuh, sebab ada 17 sudu gula. Jangan tuan-tuan, nanti penyakit tak kira. Kita kos ni tak ada, ni kita ambil kos ni bersara, kita tak ada penyakit. Kalau bersara ada penyakit, tuan-tuan kiralah sendiri kosnya. Okey. Dan kajian menunjukkan 85% yang tinggal di rumah orang tua adalah wanita. Untuk wanita di luar sana, kita jadi suri rumah pun, jangan kita fikir, alah suami aku kerja-kerja. Esok pencing suami aku, bahasa setengah negeri kan kasar sikit, dia sebut mampus, right? Setengah negeri tak apa. Tu bahasa negeri dia, bukan dia ni mampus contohnya. Dia kata mati, meninggal. Ataupun di Indonesia tak boleh guna mati, meninggal dunia. Tak apalah kalau meninggal. Kalau dia berceraikan kita dulu, banyak orang sekarang yang umur kat pesara diceraikan. So suami mati, kita tak dapat dah sebab dia tu ex suami kita. Ya, so jadi wanita perlu ada duit atas nama kita, perlu ada harta atas nama kita juga sikit as a backup. Macam sekarang ni lepas bersara, tempat tinggal nak kena ada, pakaian boleh lagi pakai lama right? Sampai rusuh, sampai dah berubah. Tapi makan boleh tak? Oh, saya dah makan tahun lepas, saya untuk tahun depan. Boleh. Nak tarik tak boleh tuan. Kalau hari ni tak makan, boleh ke sehari tak makan tuan? Saya rasa puasa tu pun dah menunggu dah berbuka tu, ya Allah. Masa nak berbuka kan kita order banyak gila. Lepas tu kita fikir siapalah nak makan. Sebab kelaparan sekejap tu kita dah rasa merana. Jadi untuk wanita luar sana, selagi kita masih ada ruang, ada peluang. Saya 23 tahun dan saya dengan air mata je. Banyak orang hari ni pun nak settle orang yang 2 bulan dah tak kerja, minta bantuan. Sebab kita orang ada pertubuhan macam tak ada tengok pertubuhan kebajikan Islamiah tu. Memang orang susah tuan. Tapi kita bukannya buat kita jadi kaya, sebab kita tahu turn kita bila esok susah. Ya, selagi kita sihat, wanita di luar sana,
kita kena ada duit atas nama kita sendiri, atas akaun kita sendiri. Kalau suami kita ada, contoh SB ada, dia ada banyak. Penama tak buat. Cuba tengok, senang tak nak keluar? Dia ada buat hibah tak ada. Senang. Aku isteri dia. Betul. Kita ada hak, tapi nak keluarnya kita ada undang-undang. Kita tak duduk dalam undang-undang riba. Ya. Okey. Seterusnya 60 wanita tiada dana persaraan. 60 sebab kan sebagian wanita banyak jadi suri rumah berkorban, dan tahniah juga kepada wanita yang yalah akhir sekali berhenti kerja sebab dah jaga anak kan, nak tinggal mengasuh, takut kan banyak ada yang kena kan, meninggal dalam tengah mandi lah apa, tersedak susu, jadi banyak yang berkorban. Tapi walaupun kita berkorban untuk anak, pada masa sama kita jangan korbankan masa depan kita, ya. Mahu tak mahu, sama ada daripada duit yang suami kita bagi, kita pisah-pisahkan sikit untuk masa ni lah, masa persaraan kita. Sebab suami ni adalah, kalau bagi wanita luar sana lah, adalah pinjaman. Sampai tempoh dia ambil oleh Tuhan. Tak sampai tempoh dia ambil oleh wanita lain. So benda-benda yang kita fikirkan, perlu fikirkan, ambil ialah benda tu benda yang berlaku, benda yang boleh berlaku. Bukannya benda yang mustahil. Kalau benda mustahil tak payah fikir. Okey dah. Untuk wanita. Okey. Dan satu harga rumah. Jadi kenapa pelaburan simpanan hari tua yang terbaik perlu kita fikirkan? Sebab harga rumah tinggi. Dulu orang sampai umur 55 dah, hutang rumah dah habis dah. Selesai. Sekarang ni sampai 70 tuan-tuan. Umur kita tengok kat pejabat kita. Tengok kawan sebelah kita. Kursi sebelah tu. Kawan tu hidup dia sampai umur berapa? Yang sebelum dia masuk tu, sebelum tu. Yang dah meninggal. Umur berapa meninggal? Ada 75. Yes. Rumah tak habis bayar lagi. Tak apa, rumah habis. MRTT ada MRT. Betul. Itu kalau kita mati. Kalau kita tak mati, nak bayar macam mana? Itu kadang orang kata, hidup susah, mati lagi susah. Kadang hidup, yes. Sebab tak mati, kita kena bayar rumah tu sampai 70. Sedangkan kita tengok dalam QSP tadi, memang majoritinya memang tak cukup lah. Yang ada 200,000 pun berapa persen je ada, ya. Jadi apabila harga rumah tinggi, dia akan menyebabkan kita dah kacau habis persaraan kita punya sistem. Iaitu kita sampai bersara pun, orang kata pun, duit habis tapi hutang belum habis. Duit habis kan, duit gaji dah tak ada. Okay, itu sindrom sekarang lah. Dan pembiayaan rumah sampai umur 70 tahun. Ini mana tanggung hutang rumah sehingga umur 70 tahun. 5 tahun saja tanpa hutang. Maksudnya, 5 tahun bila? Mana kita jika meninggal 75, umur 70 hingga 71 hingga 75 tu je. Itu pun kita dapat merasa. So maknanya kita kena ada duit yang masih lepas kita bersara masih mengalir untuk membiayai kos-kos hidup kita lah. Termasuk 5,000. Kalau rumah kita ansuran 2,000, kalau dia sampai 70, kalau duduk bandar 5,000 kena tambah 2,000. Tu belum lagi sebut apa, cukai pintu, cukai apa. Boleh ya? Ada soalan boleh tanya jika ada. Saya tak, tadi ada chat, tadi ada yang tanya soalan kan? Chat. Ada. Belum ada lagi. 5,000 sebulan betul. Tuan Ahmad Fauzi 5,000 sebulan betul. Okey, insaf rasanya tuan atas teguran. Yang tu untuk tapi doakan juga saya pun insaf, jangan tuan-tuan aja insaf, tuan-tuan insaf, tuan-tuan berubah, saya tak berubah. Kesian wanita berkorban sampai terkorban. Betul. Jangan kita terkorbankan diri. Berkorban bagus, jangan sampai terkorbankan diri. Jangan. Jadi macam lilin tu jangan. Zaman dulu boleh lah. Sekarang pakai ni lampu Kalimantan lagi bagus. Tak terbakar dah kita. Muhammad Rafi ya? Ya, ada. Itu pun kalau ada umur lah. Itu pun Tuan Muhammad Rafi, right? Muhammad Afiq, bagaimana dengan pelaburan IRPS? Ini saya tak jelaskan nama pendek ya. Okey. Ada link register, nanti mungkin pihak host akan maklumkan ya. Kalau ada soalan boleh tanya juga. Okey. So kita go yang next slide, solusi je lah. Okey. Solusi. Yang nak register yang baru masuk ya. Okey, insya-Allah. Ini boleh share kita punya ni kepada kawan-kawan kita juga yang mungkin kita nak dia yang terkorban, baik lelaki baik perempuan. Lelaki kena ada aset atas nama dia sendiri, perempuan pun kena ada. Ya, kena ada sebab kita tak tahu nanti kita mati. Yalah kita meninggal ni dia ada lagi, kita tak ada ke? Yes. Tu belum lagi isu harta, mungkin pasangan kita dibeku apa, kita nak makan apa, sorry. Bukan hari ni meninggal, esok kita terus dapat. Cuba pergi mana-mana esok. Okey, solusinya kita tengok saham ada di Bursa Malaysia, kita ada bank, kita ada emas punya game, kita ada QSP punya game, ataupun kalau yang kerajaan KWAP, kita ada game hartanah, kita ada ASB punya game, kita ada unit trust punya game, tabung haji dan sebagainya. Jadi kalau dalam benda ni boleh buat semua. Masing-masing ada kelebihan yang berbeza. Cumanya mampukah kita nak buat semuanya?
Itu satu persoalan. Kita ada ilmu enggak dalam semua benda. Jadi kita pilih mungkin, yalah, bagi saya tak payah nak tanam semua pokok buah-buahan yang ada kat dunia ni. Atau kat Malaysia yang boleh tanam, nangka, ada cempedak, ada ni. Tak, just pilih few yang kita rasa just nice untuk nak balancekan pendana kita dalam persaraan, contohnya seperti QSP yang tak mencukupi, ya. So contoh, kalau kita tengok QSP, rekod dia lah yang date ni lebih kurang 4% ke atas. Bukan 4 saya suka tak masuk atas 4 poin berapa tu, tu kita boleh tengok satu. Sebab kita kena tahu rule 72 dalam hidup kat Malaysia ni, buat masa ni, di masa depan saya tak tahu, mungkin rule tu dah tak berguna. Sebab saya pun tak tahu masa depan, ya. Jangkaan boleh. Rule 72 ni adalah untuk kita tahu berapa cepat duit kita jadi double, berapa cepat hutang kita jadi double, berapa cepat kos hari hidup jadi double. Ya, rule 72. Jangan tanya saya pula, tuan dapat mana 72? Saya sebenarnya nak suruh tukar buat rule 75 sebab tu tahu kita saya lain, tapi itu dah termaktub dah. Matematiknya 72. Tak boleh 78, tak boleh 7 lain, ya. 72 ni tuan bagi dengan 4% atau 3%. Nanti saya tunjuk sekejap lagi, insya-Allah. Cuma saya sebut, ya. Boleh? Okey, so jadi apabila kita tengok ni, okey, kalau kita simpan duit dalam bank, ya. Bank ni secara asasnya 0.8%. 72, siapa ada kalkulator boleh type sekarang dan tulis kat chat. Berapa? 72 bagi 0.8. Tak payah letak percentage. Ada yang tolong kira tak? Selain bertindak secara bersendirian, ada tak cara yang boleh dibuat secara berkumpulan? Jemaah tu. Dia kat luar sana banyak benda kita ni pun jemaah juga ni. Kita pun berjemaah dengan tuan Zaki pagi ni, ya. Okey, bila SB nak buat dividen dan ditolak zakat, senang nak fikir. Okey, bagus Tuan Helmi. Tak apa, benda tu pun boleh bagus sebut nanti, insya-Allah pihak ASB akan ambil ambil maklumat tu untuk dinilai lah dan sebagainya. 90 tu 90 tahun. Okey tak Cik Puan Raina, kita ada Rozi, Cik Puan Faiza dengan Xiaomi yang phone. 90 tahun. Okey tak untuk kita? Umur kita bersara, umur sekarang bukan bersara ke alam barzah lah, ya. Baru kita baru nak fikir anak kita pun mungkin tak merasa. Anak kalau 90 tahun daripada sekarang, kalau anak kita umur 20 tahun, dia umur 110 baru rasa. Dia pun duduk sebelah. Kau dah ambil dah dividen aku. Dia akan sebut, ya, perkataan-perkataan, ya. Ni 90 tahun. 72 tu peraturan. Jadi kena ingat, untuk anak kita dapat straight A ke tak dapat straight A ke, yang fail 70,000 orang, ajar yang ni. Rule ni jangan. Untuk hidup tak menempat di Malaysia, buat masa ni rule 72 kena tahu. Lebih penting pada CV nombor 2. Dia nombor 1. Boleh? 72 bahagi je rate tu. Okey, 72, okey. Jadi jenazah dah, benar. Saya rasa bukan jadi jenazah dah, 90 tahun dah mengepuk dah, bumia dah. Ya, okey. So kalau kita letak kat dalam ASB ada rekod dulu lagi best lah. 16% pun benar, right? Ya. Menangis. Tapi saya nak marah dia. Tak ada pula dia marah saya. Maruk. Tak ada. Itulah kadang-kadang ada sahabat-sahabat yang tak berapa fikir segitu. Dia sebut dia masuk. Dia patut watang kita tak? 16%. Cuba kira 72 bagi 16%. Berapa tahun jadi double? Ya? Lepas tu ialah kita nak tengok ekonomi dalam Islam, kata ada untung ada rugi. Dia orang pun meniaga. Dia pun melabur duit kita tu, dia nak dibuat contoh macam amanah sambung betul, nak diusahakan. Dan kalau tak siap saya, jumlah dividen yang dikeluarkan walaupun sekarang ni yang kita nampak ni total pada dulu, tak siap saya 138 bilion. Betul, mana lebih pada 100 bilion. Bayangkan berapa banyak bangunan dah ada. Maksudnya itu dah salah satu yang terbukti lah. Dia ada kemampuan untuk bayar dividen dan sebagainya. Jadi, okey. Kalau nak masuk untuk persaraan, saya cadang cari yang 4% ke atas. Ya, kalau untuk persaraan. Ya, pelaburan tempat ini cari yang 4% ke atas kalau boleh. Ya, macam ASB saya galakkan lah. ASB for sure tu memang yang kita nak ada. Tapi kan tak cukup. Tak cukup. Kita nak ada few. QSP dengan ASB contohnya dividennya bulan 12. Dia bagus untuk jantung satu tau. Jantung tuan-tuan. Tapi tak ada orang buat kajian pula. Saya rasa kalau yang ada ASB ni bulan 1, bulan 12 dia rasa nafas pun rasa lega. Dia rasa macam ada benda lah datang. Rasa seronok. Tapi dia tak ada. Itu jadi masing-masing dia kan berbuah musim lain. Jadi dalam bank letak duit yang kita perlu untuk soru je. Lain pada tu letak dalam pelaburan. Ya. Cuma SB kelebihan. Contoh UT. Okay, UT pun untuk pelaburan unit trust. Tapi dia unit trust dia boleh, modal tu boleh berkurangan. Ya? Modal boleh berkurangan. Dia pun boleh naik. Tapi modal boleh kurang. ASB modal
tak berkurang. Tuan nak jual bulan 8 ke bulan 9, kita desak pakai duit, dia still dapat kita masuk 100,000. Bulan 1, bulan 2, kita nak keluar bulan 9, still 100,000. Unit trust? No. Pertama dia ada cas dah. Yes. Bukan maksud jangan masuk. Masing-masing ada kelebihan yang berbeza. Boleh. Cuma yang tenang, peaceful of mind, ASB tu salah satu yang kita boleh masuk sikit dan banyak. Okey, soalan saya tergantung, tak sempat type. Anak masih belajar yang kerja pun. Kita dah masuk dalam tu. Dah masuk dah ada. Kita tanya. Okey, dah ada Tuan Zaki tu tak apa. Okey. Boleh. So jadi masing-masing. Okey, kalau bank saya tak galakkanlah untuk persaraan tu saya tak, ya. Saham ni dia setengah orang sesuai sebab yang ada duit lebih, yang maksudnya duit yang kita tak rasa kisah kalau dia drop lah, ya. Dia jantung tuan. Ada masa persaraan ni ada benda kita tak nak main-main jantung ni, ya, sebab kita berjalan jantung kita berjalan, ya. Kita tidur jantung kita masih berjalan. Kita melompat jantung berjalan. Apabila jantung kita tidur, kita yang jalan ke kubur. Tak payah tunggu 90 tahun tuan. Jadi jangan cari benda yang boleh buatkan walaupun kita masih muda, jantung kita dah tidur awal. Kan ada ramai orang tidur-tidur, kawan 22. Tadi pun ada cerita 22 ke 20 berapa? 52. 52. Tak, balik pagi-pagi okey, balik rumah dah. Tak ada. So jantung ni paling penting. Dan pelaburan apa? Dahulukan jantung daripada apa-apa pelaburan, ya. Dan jangan cari pelaburan yang lemah jantung. Kita tengok dia punya hasilnya. Boleh, ya? Okey, emas dia ada gain dia. Boleh nak campur emas boleh sikit. Tapi cuma emas kalau kita nak buat cari emas jongkong ataupun rina, bukannya emas biasa sebab spread dia tinggi. Cuma campur. Cuma kalau emas ni kalau saya tengok dalam konteks Malaysia dia kena musafir 3-4 tahun dia kena bertukar dah benda lain. Kalau kita nak buat untuk saran dia tak boleh simpan macam tu. Ya, sebab dia takkan jadi macam zaman Nabi punya kalau ikut ngiraan saya lah. Okey. Boleh, ya? Okey. So jadi SB unit trust okey. Jadi kalau tengok sekarang ni yang kalau lebih ni KSP memang dah ada, ASB hartanah. Kalau bagi saya dah kalau tanya 3. Kalau tanya 3 atau 3, saya akan sebut KSP hartanah SB. Bukan saya ikut susunannya, just sebut 3. Saya tak sebut dari segi priority. 3 tu. Okey, kalau 4, okey, KSP emas hartanah SB pun boleh dah. Kalau tuan nak 5 tengok atas masing-masing lah. Jadi pelaburan terbaik untuk persaraan kita tengok kalau 1 je tuan nak ambil KSP saja, tuan dah tengok slide yang awal tak cukup. Ya, kalau KSP saja. Jadi biar ada SB, nak tak hartanah sebab kita boleh jana daripada sewa. Contohlah daripada SB kan kita setiap bulan kita boleh menabung. Dapatlah mungkin contohlah dalam akaun kita 200,000 masa kita bersara. Dalam KSP ada 300. Kan 300 campur 2 baru 500. Okey, tak cukup berapa? 400 lagi. Ataupun nak duduk kampung kan nak duduk kat tengah-tengah. Between kampung dengan bandar nak tengah-tengah je. 3,000. Contoh kita pun ada duit sewa. Rumah kita beli dulu rumah flat ke, sekarang sewa 1,000. Dapat 1,000 sebulan dah. Campur 3 itu yang maksud saya kita campur-campur. Emas ni mungkin untuk trip masa dah pencing. Contoh kita beli emas dulu, macam saya kata 1960 sekilo 5,000. Sekarang dah 300,000. Contoh kita pun ada beli 1 gram, right? Okey, tahun ni jom kita pergi melancong. Jual harga dulu 24,000 100 gram. Jom melancong dengan isteri. Tak apa, abang beli dulu masih murah je. 16,000 je. Sekarang 24,000. Sekarang ni tahun ni pula nak melancong dah harga emas naik 313,000, maknanya kita dapat 31,000. Jom tahun ni melancong lebih elok sikit. Sebab 30,000 nilai dia. So boleh guna. Jadi masing-masing ada kelebihan yang berbeza, ya. Okey, jadi kelebihan ASB pertama yang saya sebut modal dia tak berkurang lah. Sebab alhamdulillah kalau kira unit trust ni baik segi logiknya unit amanah apa, lagi segi logiknya dia boleh berkurang. Yalah sebab saham jatuh. Yeah. Itu kalau ikut Islam ada rugian. Ini yang ditawarkan oleh kerajaan lah, ya. Maknanya modal dia tak berkurangan. Alhamdulillah selagi dia ada, bagi saya bagus untuk kita ambil lah, ya. Bagi selagi mana dia ada, dia tak hilang. Setakat ni alhamdulillah, ya. Okey, kedua pulangannya menjadi double antara 7 hingga 14 tahun secara purata. Kalau rumus 72 tadi maknanya macam ni. Kalau dia bagi 10%, maknanya tahun tu mana setiap 7-10 tahun kalau dia bagi 7%, setiap 10 tahun dia akan jadi double. Kalau dia bagi 10% dia akan jadi 7 tahun. Kalau dia bagi 4 lebih, dia akan jadi 14 tahun lebih. Contoh macam tu. Kalau simpan di bank berapa tahun? 90 tahun. Untuk maklumat, ada institusi kewangan kat Malaysia, saya tak nak sebut nama je, memberi dividen, ada yang bagi 80,
tahun baru jadi double, ada yang bagi 90, ada yang bagi 120, ada yang bagi 360 tahun, ada yang bagi 480 tahun. Jumpa tak kat mana 480 tahun? Ya, saya ada peserta kursus persaraan saya, simpan duit dia akan jadi double dalam masa 360 tahun. Dia simpan 20 tahun, 20,000, masa umur dia 60 belum jadi 21,000 lagi. Dia tanya saya, tuan kenapa? Saya kata, oh ni tak apa tuan. Tempat tuan letak ni 360 tahun baru jadi double. So tuan baru letak 20 tahun. Tuan kena sabar 340 tahun. Terus dia menyumpah kat saya. Dia yang buat pilihan, saya kena maki hama. Ya. Jadi SB kita ada dua, tiga cara lah. Direct debit pun boleh, tuan boleh direct, ataupun MyASNB. Tuan buat sekarang ni kat online dah senang dah. Boleh top up tengah duduk kedai kopi, ataupun tuan dengar ni tengah masuk 100 ke apa, nak buat direct debit, bagus juga. Buat direct debit, tiba-tiba sehari sebelum kajian ada duit lagi, masukkan lagi. Ya, masuk. Jadi apabila bersara pun dia ada pelbagai tempat duit kita tu. Sebab kita sekarang ni isunya nak dapat 900,000 tu adalah tough lah. So nak suruh masuk selonggu orang lain tak apalah, mungkin mak ayah dia masuk dalam akaun anak dia 100,000, 60,000, kita mungkin tak. Tapi bagi saya perjalanan 1000 tahun, 1000 batu bermula dengan langkah yang pertama. Pertama ada dah akaun SB. Okey. Sekarang ni boleh buat online dah, online mostly online dah. Ya, bagi saya buatlah. Lagi mana kita boleh buat, dan juga menjadi salah satu kemudahan kita apabila kita bersara dan tercampur semua. Biar ada mah orang beli pun kita. Tapi cumanya kurangkan kena risiko, skin cepat kaya. Tak ada tuan-tuan confirm untung ni. Masuk berapa hari kan, masuk 5,000 US dollar. Oh yang ni kita ni pelaburan kami ni tak boleh nak bagi tahu kuat-kuat, bank negara marah sebab kita bagi dividen lebih tinggi pada bank, lebih tinggi pada QSP, lebih tinggi pada itu semua ayat-ayat untuk skin cepat kaya. So be careful don't. Ni orang ni pun masuk. Orang tu masuk belum tentu. Jangan, dia akan guna ni, dia tunjuk kereta, testimoni tuan-tuan kalau kat Malaysia ni. Macam saya sebut, saya kalau dulu kat Radio Weekend, pijak wang tu. Saya kata saya nak pilih Tok Guru, saya cari yang tak pijak slipper masuk masjid. Hari ni Jumaat right. Lepas ni tengok siapa yang tak pijak, itulah Tok Guru saya. Sebab Tok Guru agama saya, dia ni kalau nak masuk masjid, dia tak akan pijak slipper orang lain. Tapi yang jadi testimoni tu dia pijak slipper orang lain. Dan ada yang pernah bagi tahu kat saya, dia dibayar 500 untuk bagi testimoni palsu. Ni bukan cerita ini 10 tahun lepas. Daripada hari itu saya hardly untuk percaya testimoni. Dan satu lagi, untuk tuan nak cari testimoni yang benar, ingat Imam Syafi'i. Orang pernah tanya dia masa di atas unta. Unta yang kau naik ni berapa kaki? Dia gitu turun dulu kira. Kalau saya jawab terus, dia takkan tak tahu unta tu 4 right. Bukan hari ni baru tengok. Ada orang tanya kat Imam Syafi'i, kenapa kau turun dulu kira? Dia kata, masa aku naik tadi, aku perasan kaki dia ada 4 bak jalan pun okey, right? Tapi masa kau tanya ni, Tuhan boleh tukar kaki unta tu jadi 3. Disebabkan aku ingin bercakap benar, maka aku turun. Jadi tuan-tuan cari orang yang buat testimoni sampai tahap tu dia. Kalau tak, janganlah terlalu cepat percaya. Cari orang yang beradab. Orang ni. Jadi macam di SB ni, terlalu banyak kisah-kisah yang tuan boleh dengar. Kalau jumpa staff dia, tanya. Kisah yang simpan RM30 ke sampai ada stesen minyak. RM30 sebut. RM1 sehari. Dulu zaman pos. Tengok Tuan Aziz cerita kat saya. RM1 sehari ke dulu. Simpan di pos. Jabat pos dulu, right? Sampai boleh ada stesen minyak, tuan-tuan. Dia tak ada, insya-Allah tak ada benda yang mustahil lagi mana kita dah bermula. Buat pekat je. Tak payah. Dan kajian menunjukkan orang yang merasa dirinya mahal, dia tidak memerlukan benda-benda yang mahal untuk dilekatkan pada badan dia. Dan sekeliling. Semakin kita rasa diri kita murah, kita akan sibuk mencari simbol-simbol kekayaan palsu untuk ditayangkan kepada orang ramai. Kereta, perasan kadang-kadang kereta tu lokal, diletak je logonya Jepun apa semua. Tapi tengok geran, made in Malaysia, brand Malaysia. Boleh ya? So benda-benda ni akan menghabiskan duit kita. Pinggan mangkuk yang mahal tidak dapat menentukan kesedapan spaghetti carbonara yang kita buat. Ya, cawan yang mahal pun tidak dapat menentukan kesedapan air kopi. So the message yang hidup sekarang ni, tuan-tuan, nak buat dekor, duit kadang-kadang tak ada duit nak masuk dalam SB, tak ada duit nak masuk dalam pelaburan. Sebenarnya kita banyak menghabiskan untuk please benda-benda yang tak perlu. Macam dekor rumah pun tengok yang mana yang boleh menyelesaikan tetamu. Bukannya, dia tu bukan sebab rumah dah siap lama dah kita masih. Dan antara duit yang habis banyak beli online. Jadi tuan-tuan, cuba tengok kita beli tu online, right? Beli. Dia cara beli online ni, untuk nak kalau yang kata tak ada duit lah, nak masuk SB pun tak boleh. RM100 pun tak ada.
Lepas ni buat macam ni. Yang masuk online tu, bila masuk online, nak beli barang, add to cart. Seminggu lepas tu baru tengok. Kita nak lagi tak? Saya ni kalau buka beli handphone tu, boleh tengok semua hampir 100 ataupun 99 dah. Limit dah. Kita add to cart tu tunggu seminggu. Memang tak pun. Sebab dia dah ada gaya untuk mengaruhi kita buat keputusan. Sekarang diskaun. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kita rasa tak ada duit. Saya jumpa orang yang gaji 1,500 boleh menyimpan. Ya? Saya yang gaji ni tak boleh pula. Jadi bila tengok-tengok sebenarnya bukan saya mengajar orang, saya pun belajar pada orang. Itu sebab saya banyak jumpa jutawan yang yang grade bawah ni, macam kerani. Lebih ramai kerani yang jadi sebab dia dah tahu duit dia tak cukup, dia betul-betul mengira lah. Ya, wallahualam. Mana nak masuk fast food boleh. Contoh nak makan ayam, beli ayam, air tak biarlah makan plain water. Sebelum masuk tu beli plain water dah standby dah kereta air. Bukan kita kena kod sebab benda-benda tu pun air karbonat boleh membahayakan kita. Jadi benda-benda ni ambil kira sekarang sebab hidup kita masa bersara dan berkawanlah dengan orang umur 50, 60, 70 yang tu wajib ada. Ya, umur 50, 60, 70, 80, ada 80 lagi bagus. Biar ada. The moment kawan kita paling ramai umur 50, 60, mana kalau kita 40 lah. 40 ambil 50, orang 50 ambil 60 lah, 70 lah. 10 tahun lebih older yang kita. So di situ kita akan dapat tahu tentang apa masalah. Kebaikan yang cerita kat saya satunya duit lah. Duit. Itu sebab kata duit ni tak ada duit tak mati, tapi tak ada duit ni rasa nak mati. Ya? Bagi mana yang pernah terputus duit, mungkin fahamlah apa yang saya sebut. Jadi ni semua adalah sebagai ikhtiar dan berdasarkan track record yang ada di SB contohnya. Dia bagi saya menjadi salah satu. Dan saya tengok banyak dah orang yang jadi kaya-kaya daripada seorang yang miskin yang jadi milioner kerana SB. Yang tu saya tengok dengan mata saya sendiri. Bukan nak nafikan, tak ada. Jadi falsafahnya don't put all egg in one basket. Dia ada semua, insya-Allah. Jadi saya rasa mungkin saya menyerahkan kembali kepada Tuan Zaki kita sebab ada juga sesi untuk soal jawab. Lepas tu ada hadiah juga hari ni. Ya, betul. Tapi apa yang panel tak ada right? Boleh tengok je. Tengok je. Kau boleh bertanding. Okey, wallahu a'lam. Terima kasih kepada Tuan Brigadier. Kita panggil SK sekarang ni dah banyak cek-cek lalu panggil Tuan SK je. Ini dengan perkongsian kita pada pagi ini cukup menarik tuan-tuan dengan info-info yang cukup berkualiti pada pagi ini. Dan seterusnya ini seja penyertaan di pagi ini anda berpeluang untuk mengisi penyertaan mungkin dari agensi luar di sana. Ini merupakan training hours tuan boleh mengambil dikira sebagai training hours untuk diri anda. Okey. Klik QR code dan juga link yang diberikan. Okey. Kuis sudah, kita pergi ke persoalan Q&A ya. Tuan SK boleh? Boleh, insya-Allah boleh. Oleh dalam grup kita tadi nampaknya ramai yang bertanya. Saya cuba yang terpantas. Okey, kita pergi kepada Saudara Muhammad Rafi. Panjang sikit saya cuba pendekkan. Ada tak cara untuk terjemahkan baki wang simpanan yang ada dengan anak yang masih belajar? Yang bekerja pun gaji masih dalam bantuan kita. Maknanya beberapa masih lagi support. Adakah cara untuk menyelesaikannya tuan? Silakan. Okey, dia sebenarnya kalau dia dah bekerja ni sebenarnya ada cara mungkin teknik kita tu kurang lah. Dia sebenarnya patutnya dah bekerja dia kena berdikari dah. Dia simple. Ada keluarga lepas anak dah balik dia bagi duduk relax sambil dia bagi kerja. Ada ibu yang campak beg anak dia seminggu selepas kombo. Bukan seminggu, selepas habis graduate. Kan kombo mungkin 6 bulan lagi, right? Betul. Dia kata tak ada, mak tangguh seminggu ni je. Kau kena cari kerja dah. So macam tu memang anak tak minta dah duit. Ya, tapi tak apalah. Kalau tak cukup apa yang tu kita kena keras. Ada benda kena keras. Kita ni, yalah ada masa, yalah sebab kecuali dia OKU. Yang tu kita faham. Sebab luar sana di Malaysia ni masih ada terlalu banyak kerja yang kita boleh buat. Dan saya tengok orang tak dapat pun dia buat Grab dan sebagainya. Dia pun buat 2-3 cara. Sebab kalau bujang by right, patutnya cukup. Kalau bujang lah. Kalau berkeluarga saya setuju. Bila gaji rendah, memang ada setengah pekerjaan. Tak inilah. Kalau masih ada anak belajar, saya rasa untuk kita ni banyak orang Malaysia ni adab ni kita banyak buat ikut adat bukan ibadat. Macam raya ni sebenarnya ikut Islam mudah je. Zakat fitrah dia kena bayar. Pakai yang terbaik. Cuba makan yang tu. Pakai yang terbaik di rumah. Anak pun kita beli yang mana nak je. Tanya raya ni. So bagi saya untuk birthday mungkin stop dulu sekejap. Contoh-contoh kos macam tadi lah. Tapi kalau dia dah cuba, yang tu saya rasa mungkin ikutilah program ni lagi. Mungkin ada benda-benda lain yang kita akan nampak di masa depan insyaAllah. Wallahualam. Wallahualam. Itu dia saudara Rafi jawapan daripada Tuan SK kita. Okey, sekarang pada saudara Zuli.
KWC okey tak tuan? Kalau mencarum sendiri untuk dana besaran bajet umur 50 mula withdraw. Dia macam ni sebab kalau kita okey mencari itu bagus. Semua umur 50, manakala kita nak bersara umur 50 tak ada masalah. Isunya cukup tak 5,000 atau 2,500 tadi. Setiap bulan kalau kita withdraw every month kan ambil 5,000, duit tu boleh berakhir. Jangan duit dah habis umur belum habis. Yang tu kita tak nak ya. Janji 5,000 cukup tak ada masalah. Umur siapa nak bersara umur 40 pun boleh. Cuma game dia tak ada 2,500 di kampung, di bandar 5,000. Kena ada duit tu setiap bulan dalam EPF ke dalam ASB ke dan sebagainya. Wallahualam. Wallahualam. Itu dia simpanan dua tempat yang kini sebenarnya duduk di bandar ataupun di luar bandar. Yeah. Terus okey, kita pergi pada Puan Nordiana binti Ahmad Hamidi mengatakan okey tadi disambung tapi hartanah pada pendapatnya hartanah kena bayar cukai tanah, management fees. Boleh balik modal ke tuan? Okey, dia kalau tengok kat dunia ni yang paling banyak ada hartanah. Hartanah orang cari dia macam ni. Kita nak sewa macam kita nak belajar ASB ni. Dia walaupun tu ASB, cara nak masuk berapa nak masuk dia ada game dia. Kalau macam saya menyewa ni, bila penyewa datang kita nak memilih menyewa right. Dia parking kereta dia, contoh rumah kita rumah flat atau rumah apartment, dia parking kat luar tu, cara dia parking tu kita boleh tahu dah dia akan bayar sewa ke tak. Dan masa dia masuk dia pegang tombol dia macam mana kita boleh tahu tu anak Firaun kan anak dia Dajjal. Lepas tu dia pergi ke toilet dia flush tak. Cara dia flush tu dia tengok dah air dia berpusing kat toilet. Kalau dia tak tengok tu jangan bagi sewa. Semua tak ada sebab. Mana sebenarnya masalah disebabkan kurang ilmu. Apa-apa saya percaya macam tu. Maknanya semakin banyak ilmu kita ada semakin kurang masalah hidup kita. Tapi semakin kurang ilmu kita ada semakin banyak masalah. Seperti orang kata sekilas ikan di laut sudah aku tahu. Jangan tapi itu yang lama. Sekilas ikan di laut sudah aku tahu niatnya apa. Kena sampai tahap tu. Wallahualam. Jadi rumah bagi saya secara asasnya dia masih menguntungkan lah. Ya, dia masih sebab tak ada lagi orang buat cek nak buat laporan lah rumah saya tingkat 2 hilang. Dia ada kelebihan masing-masing. Mah dia game kat sini. Mah kita takut hilang kan. Tapi dia ada kelebihan dia pula yang tak ada kat sana. Jadi masing-masing ada. Bagi saya tambah skill on tu, knowledge on nak cari penyewa dan sebagainya. Ya, wallahualam. Sudah, masing-masing ada gamenya sendiri ya. Puan Nordiana. Alright, kita pergi pada soalan daripada Muhammad. Katanya ASB ni selalunya netizen saja guna cara finance tuan. Means pinjam untuk labur. Okey, apa pandangan tuan berkaitan perkara ini? Okay, nak tunggu ada duit baru nak menyimpan baik. Adalah memang tak kaya lah orang kata. Jadi kita guna duit orang lain. Sebenarnya beli hartanah kita boleh guna duit orang lain tak? Guna pembiayaan. Sama dengan ASB. Dua ni kalau ada duit kita guna cara duit. Orang tak ada duit tapi layak ambil pembiayaan ambil. Tapi cuma satu. Kalau nak guna game yang pembiayaan tak boleh guna dividen sehingga 10 tahun. Itu yang terbaik. Dividen jangan. Mana kita ambil hasil lepas 10 tahun. Lepas 10 tahun. Jangan kacau. Ni ambil pembiayaan dapat tu bayar, ambil dividen buat bayar memang tak jadi. Tu game tak jadi ya. Ataupun 5 tahun. Janji ASB kena macam ni. Biar ASB jasa dia sama ada kita beli kereta tunai, kita boleh beli rumah, tanah tunai. Itu game dia ataupun hidup untuk besaran. 3 tu saya rasa yang penting. ASB tu guna untuk beli kereta tunai. Nanti maksudnya apabila dah berkembang, makna dividen ada. Kita tak ambil contoh, kita ambil 200,000. Kalau kita biarkan, contohlah kalau dividen nanti lepas ni akan naik balik ke whatever dan sebagainya, contoh on average 7 contoh. 10 tahun dia akan jadi double. Mana 200,000 dia akan jadi 400. Mana dulu kalau 7%, contohlah kalau 5% 200,000 kita dapat 10,000. Kalau 5% based on 400,000 dah dapat 20,000. Tu yang saya kata. Kalau taham tu yes. Biar ASB kita kena buat filem kita. ASB ni hanya untuk beli tanah cash. Beli kereta cash besaran. Contoh ataupun dia kata tengok atas game yang kita nak buat lah. Jangan game dia dapat dividen belah satu aku nak bayar setahun punya ansuran ke bank. Yang itu jangan ambil. Baik simpan cash di ASB. Jadi dia ada dan ASB kalau ambil pembiayaan ada banyak lagi kelebihan dekat lah. Dua-dua bagus bagi saya. Okey. Tengok situasi kita. Wallahualam. Wallahualam. Itu dia. So jawapan daripada Tuan SK kita dan Cik Muhammad sambung lagi. Maksudnya ada kalau lepas 5 atau 10 tahun jangan gunakan dividen untuk bayar hutang hutang. Yes, itulah ya, betul. Jangan guna. betul. Sebab dia compounded ni, benda-benda yang compounded dividen ni memang sebab kalau kita tak guna dia akan duit tu bekerja untuk kita. Kita tak bekerja dah untuk dia. Kalau simpan ke bank whatever ni kita bekerja untuk duit. Sebab 90 tahun baru jadi double at least. Okay, terima kasih kepada Tuan SK dan kepada anda. Teruskan bertanya Sekretari Hak Azamantar Tuan SK kita. Tuan, kita kembali semula kepada penceramah kita Tuan SK Tuan Din.
mungkin ada kata-kata terakhir ya untuk kita kongsikan pada pagi ini, pandangan juga rumusan daripada punct yang kita bagi. Silakan tuan. Okey, tuan-tuan dan cik puan yang dirahmati Tuhan, kita dah dengar tadi buah bicara, maksudnya dalam kewangan ni kita tak boleh nak berharap bergantung kepada orang lain lah untuk menentukan persaraan kita sendiri kena buat ya. Platform tu dah ada macam QSP, ASB, Hartanah dan sebagainya. Ya. Cuma kita kena susun. Kita adalah pelakon, kita adalah pengarah filem. Ya, kita juga penulis skrip. Kita adalah pelakon utama. Setiap orang buat filem yang kita tengok drama tu semua lakonan ni lakonan bukan yang betul lah, dengan isteri orang, suami orang, anak orang, ataupun kalau kita tengok cerita orang putih yang kita nampak wow atas jet terbang apa semua green screen je. Naik kuda pun tak, naik atas robot je. Ya, dalam dewan. Tapi kita ni kita berlakon real. Maksudnya tuan-tuan duduk kat mana sekarang, yes, itu lakonan kita. Kita bekerja kat mana, kita berkahwin dengan siapa, itu filem kita. Jadi alang-alang buat filem, buatlah filem, buat filem. Mana bersara macam mana kita nak? Adakah kita nak jadi orang, alamak, tak cukup. Itu filem kita tu, tajuk filem kita. Jadi yang paling penting hidup kita, filem kita apa? Contoh untuk persaraan terbaik. Apa yang kita nak rancang sekarang? Adakah sekarang ni filem kita dah kena ikut yang kita nak buat ending nanti? Kita akan ending mungkin kalau panjang umur 75 kita akan meninggal. So filem kita, filem tu yang akan menentukan kita set macam mana. Dan filem yang biasa yang unik ni jarang orang buat lah ya, maknanya buat opini yang kita tak nak teka. Kalau bab-bab nak menyusung, nak merancang kewangan daripada awal ni jarang orang nak buat. So biar filem kita tu salah satu tu yang kita buat ya. Sebab senang atau susah kita di masa depan adalah pilihan-pilihan yang kita buat pada hari ini ya. Katanya Allah pun tak akan mengubah suatu kaum melainkan kaum itu mengubah kita sendiri. Tak. Tuhan ni sedang border, ada buku terbaru saya insya-Allah bulan depan. Di antara pilihan yang tak adil ni surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin, setiap perkara baik yang berlaku kat atas kamu fa minallah, maka ia datang pada Tuhan, maksudnya datang pada Allah kerana baik. Wa ma asabaka min sayiatin, dan setiap perkara buruk yang berlaku kat atas kamu fa min nafsik, maka ia datang dari diri kamu. Kena tipu, rugi, apa tak, is our choice lah. So jangan blame God. God ni benda yang bagus. That's why kalau bagi agama Islam, bagus kita sebut Alhamdulillah. Kan lepas makan ni Alhamdulillah. Jadi kena duit tak ada masa bersara, itu adalah pilihan tuan-tuan termasuk saya. Jadi salinglah kita saling doa, saling tengok kalau kawan kita tak buat apa-apa lagi kan, tak ada ASN ke apa, kita guide lah. Bukan orang yang berjaya ni adalah orang yang paling banyak beri manfaat pada orang. Kadang-kadang time kita down, kita tak buat lah. Kita dulu simpan dalam SB contoh, sekarang dah tak buat. Tiba-tiba kawan kata, aku dah beli tanah, terima kasihlah aku ajar aku SB ni. Contoh, kita pun itu yang jadi kita naik balik ya. Naik balik kita nak saling pesan kat orang lain ya. Adik-beradik kita yang mana susah, guide. Kalau tak ada kita bagi duit 100, dapat baby ke guide untuk buka akaun yang mana kita rasa itu di antara pelaburan terbaik. Dan kalau boleh jangan ada lagi lah rakyat kita yang mudah tertipu dengan skim cepat kaya ya. Sebab ijazah PhD tidak menentukan kita jadi cerdik dalam bab-bab skim cepat kaya. Tak ada benda easy way, tak ada. Kalau ada semua billionaire jual, saya kat dia masuk tempat yang tu je. Kalau billionaire pun tak buat benda tu, orang sebut dia buat, there's no black and white yang betul-betul ya. So hidup kita bagi saya pelbagaikan pelaburan kita, dan ingat macam tu KHP memang tak cukup lah. Untuk majoriti rakyat memang tak cukup. So kita kena ada dana yang kita buat sewaktu kerja, dapat gaji, dapat bonus, kita bagi terus berapa. Lepas tu nak belanjalah. Hari dapat gaji terus pindah terus. Ya, yang mana nak buat simpanan secara berjadual bagus, yang nak buat ASB financing boleh tu, tapi jangan guna dividend for the next 10 years. Kalau boleh, tak boleh 9, 8, tengoklah tak mana kesabaran yang kita boleh buatlah, insya-Allah. Insya-Allah. Ya, so kos akan meningkat, itu akan jadi malapetaka kepada orang memilih buat filem yang tak box office. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu segala-galanya sebetul-betulnya. Dan apa yang sebenar-benarnya tentang topik yang kita bicarakan sebentar tadi. Oleh itu saya memohon ribuan kemaafan, maafkan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin satu pantun daripada saya kot. Ya, satu pantun, satu dengan ini yang saya selalu sebut, if you want to fly, don't hang around with chicken because chicken cannot fly. Kalau kita ingin terbang, jangan berkawan dengan ayam, kerana ayam tak boleh terbang. Nak ending persaraan kita macam mana, itu pilihan yang kita boleh buat pada hari ini. Tak payah ikut orang majoriti, jadilah orang yang minoriti yang memilih untuk buat filem box office. Jadi penuntut daripada saya,
wood is kayu, that is itik. When I think of you, I panjat pokok petik. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam inspirasi bagi yang beragama Buddha, Hindu, Kristian yang mendengar sebentar tadi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan SK kita. Wow, ada pantun. Tak apa, saya prepare dulu insyaAllah. Kita buat dulu hujung sesi nanti. Dan itulah perkongsi yang cukup menarik pada Tuan SK kita. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari laman web media sosial SMB untuk mendapatkan tips perancangan kewangan dan maklumat seri webinar bersama SMB pada masa hadapan. Dan untuk makluman sekali lagi semua peserta, setiap Jumaat jam 10 pagi, SMB mengadakan program bersama-sama SMB yang terbuka kepada umum dengan topik-topik yang berlainan setiap minggu. Alright. Dan sekiranya anda tidak tahu minat untuk menganjurkan webinar secara online khusus kepada kitangan dan juga mungkin organisasi dan juga mungkin tuan-tuan bolehlah mengemailkan maklumat detail kepada kami melalui financialeducation@pmb.com.my atau menghubungi kami di talian 032050 5813 ataupun 2050 5479. Dan insyaAllah kita akan bertemu dan teruskan melalui laman web SMB untuk peluang-peluang anda menerima hadiah-hadiah yang ditawarkan sepanjang tahun. Pelbagai hadiah menarik promosi daripada SMB. Ya, kalau anda lihat daripada simpan ubah ganja nak menang kereta, boleh. Anda hanya perlu simpan dalam SMB atau SMB 2 anda. Dan mungkin ada yang lain simpan ubah ganja online pun juga. Menawarkan hadiah yang cukup menarik, pelbagai hadiah. Dan juga anda boleh melayari laman www.smb.com.my peluang-peluang untuk ini hadiah. Dan sekali lagi terima kasih kepada Tuan SK kita kadang nak sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Dan akhir kata kami mohon maaf di atas kekurangan yang berlaku sepanjang begini menjalankan. Dan nak balas pantun Tuan SK, saya tak berani tapi saya cuba juga. Alhamdulillah. Okey, kita jumpa di lain masa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kita harapkan anda di luar sana tetap sihat dan jaga kesihatan. Alright, dan kita harapkan kita dapat berjumpa di suatu ketika nanti. Dan saya doakan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.